saya kalau dengar, kalau yang buka kamera tu boleh cakap macam ni tangan, ataupun boleh bagi tahu di chat box tu sama ada boleh dengar saya atau boleh lihat visual melalui Google Meet ni. Naj, I didn't get you, Naj. Are you here yet? Okay, alright, thank you. Loud and clear, alright, okay. I didn't get Naj. Well, coming up to respond to whoever who didn't get the link and get admitted directly to the Google Meet. Alright, just waiting for 1 or 2 minutes for Naj. Here you are. Okay. Hi Naj, are you there? Naj, unmute your mic. Hi Okay, Naj. sorry. So Hi. finally here. Yeah, Okay, hi hi. everyone. Okay, let's begin. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Bertemu kembali dalam siri keempat ya, ataupun episod keempat berbicara bersama saya Atika dan Naj. Naj, I hope that you are in KL this time, not travelling from Lenggong atau Terengganu atau Johor dan Melaka lah hari tu tak. Kali ni ada di Selangor. Memang Okay, kita di that's Selangor great. hari ni. Ya. Bagus. Okay, bagus. Okay, sedikit housekeeping. Sebelum kita mulakan, kepada yang mic dia masih lagi on tu, tolong mutekan mic anda. So bila anda ada sebarang pertanyaan dan sebagainya, boleh unmutekan mic anda semula selepas ini. Okay? Alright. Naj, hari ni kalau topik sebelum ni kita banyak menekankan penggalakan maya melalui berbagai topik yang menjadi bahan perbincangan utama kita. Kali ini topik kita masih lagi berkisar tentang dunia maya. Semuanya adalah ilmu atau skill kemahiran baru yang perlu kita pelajari di dalam new normal kan, normal baru untuk kekal relevan dan dalam industri dan juga aktif. Okay, kalau macam tu, episod kali ini kita ada dua orang tetamu jemputan. Macam episod sebelumnya kita ada Negeri Sembilan, kita ada Hafiz ya, dan juga Encik Zahir daripada Negeri Sembilan ya. Okey, kali ini kita ada Encik Ahmad Nazri, Encik Ahmad Nazri Tasrik Rahmat, merupakan pengurus komunikasi korporat. Selamat datang Encik Nazri. Ya, selamat. Okey, dan Encik Tajudin Idrus, penggiat pelancong dan juga jurupandu dan juga experience host. Selamat datang kepada Encik Nazri, Encik Tajudin. Can you hear me? Apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Okay. Ya, betul. Saya boleh dengar. Okay. Dah boleh dengar semua boleh dengar ya? Okay, hopefully lah kita punya technical glitch kita tak ada lah hari ni, tak macam sebelum ni ya. Kita ada experience a few of the technical glitch. Okay, kita akan mulakan dengan Encik Nazri dulu. Tapi sebelum tu kita lihat video klip yang sempat tim Tamu Asia sediakan untuk Tourism Selangor. Sekejap ya.
Cantik, cantik. Right. Banyak juga produk-produk pelancongan di negeri Selangor ni yang kita sendiri tak pernah lewati. Oh, Selangor memang banyak. Tak pernah tahu. Okey, Tapi baiklah Encik saya, Nazri. Ika, Ya. saya lebih kurang 90% daripada tempat-tempat dalam video tu saya dah pergi dah. Lebih kurang 90% yang Hebat apa tu, Naz. Bukit Melawati sampai ke Pulau Keri, semua saya dah pergi dah, best. Ya, ya. Betul. Okey, baiklah Encik Nazri. Apa kata kongsikan bersama kami mengenai kempen Pusing Selangor dulu yang telah pun bermula kan, saya difahamkan. Silakan Encik Ya. Nazri. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Saya ucapkan kepada semua rakan-rakan penggiat industri pelancongan, ada rakan-rakan media, ada yang saya kenal juga dalam sesi kali ini, terutamanya kepada tamu Asia, Puan Atika. Terima kasih kerana menjemput pihak Tourism Selangor di dalam sesi ini. So, seperti yang anda lihat tadi, video yang telah dipaparkan, terima kasih pihak tamu Asia di atas inisiatif video tersebut. Kita di peringkat kerajaan negeri melalui Tourism Selangor, kita telah melancarkan kempen promosi pelancongan terbaru yang fokusnya lebih kepada domestic tourism, iaitu nak bercuti, pusing Selangor dulu. Okey. So kempen ini memang kita telah plan sejak awal PKP lagi pada bulan Mac, dan kita menyusun semula kata orang dengan konsep #ResetTourism. So dari segi perancangannya, tahun 2020 ni adalah tahun yang Tourism Selangor bekerja keras untuk kita kuatkan branding kita untuk tahun 2021. 2021 kita plan untuk buat Visit Selangor Year 2021. So tahun ni kita dah susun program kita untuk kita buat teaser dan sebagainya. Tapi nak buat macam mana kan, disebabkan COVID-19, so kita terpaksa, kata orang tu, memang kita menyusun semula strategi promosi pelancongan Tourism Selangor lah sebagai agensi pelancongan di negeri Selangor. So kita telah wawarkan ataupun anjurkan kempen ini seawal bulan Jun tahun 2020, dan sekarang ni kita tengah membuat persiapan. Pada 19 hari bulan Julai ni kita akan adakan majlis pelancaran kempen Pusing Selangor dulu, dan ada beberapa, kata orang tu, inisiatif bantuan rangsangan ekonomi yang telah diumumkan sebelum ini oleh Menteri Besar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, dan ada juga beberapa kempen dan inisiatif lain untuk kita support branding Pusing Selangor ni dulu. Sebagai contoh, kita akan memperkenalkan duta ataupun The Face of Selangor. Kita pun akan membuat beberapa program khusus, kita punya direction kita lebih kepada digital dan online. So kenalah kita hari ini. Ya. Bagus tu. Bagus. Okey, setelah dibenarkan betul. Setelah dibenarkan beroperasi kan, apakah yang langkah yang diambil Tourism Selangor untuk merancangkan kembali industri pelancongan, dan mungkin jenis pelancongan apakah yang akan difokuskan dalam menarik pelancong kembali aktif melawat negeri Selangor? Okey, seperti yang saya kongsikan sebentar tadi, fokus kita adalah pada pasaran domestik, fokus utama kita. So dari segi pengisian ataupun konten yang kita wawarkan kepada orang ramai, kita menyusunnya bermula dengan fokus kepada penduduk Klang Valley dulu. Okey, awal PKP buka lah. Sebab apa? Sebelum ini mungkin tak boleh rentas negeri. So kita wawarkan dulu. Sebelum PKPP lagi kita dah wawarkan apa yang ada dekat belakang rumah diorang yang selama ni diorang tak sedar. Ya, betul. Nudge tu dia cakap dah 90%, mungkin 10% tu dekat sebelah rumah dia je. Betul, mungkin. Ya. Dari produk-produk yang lama, produk-produk pelancongan yang lama yang orang dah tahu, sampai produk-produk baru yang mungkin selama ni kurang publicity ataupun kurang diwawarkan. Okey, sebagai contoh, produk-produk yang macam lebih kepada experiential tourism, yang selama ni you rasa ada apa dekat Bandar Kelang tu? Saya rasa macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya ada macam contohnya di bangunan-bangunan bersejarah,
So program-program yang sebelum ni Tourism Selangor rangkakan, contohnya seperti Royal Kelang Heritage Walk. Okey, yang kita melawat 11 Heritage Walk. tempat bersejarah di sekitar Bandar Kelang. So kita highlightkan balik tempat tu. So mungkin penduduk di Kelang yang duduk dekat Taman Andalas contohnya tak aware produk so kita punya fokus, kita punya strategi untuk digital, kita fokuskan kepada penduduk Klang Valley dan seterusnya kita ke seluruh rakyat Malaysia, ke semua negeri di Malaysia, di mana kita wawarkan dalam bentuk travel itinerary. Apa yang you boleh buat dalam 2 hari 1 malam di negeri Selangor. Bermula daripada breakfast sampai makan malam. So dari segi konten memang tak putus, setiap hari memang keluarkan. Kita tengok juga feedback daripada apa yang rakyat Malaysia suka. Antaranya yang kami nampak dari makanan. Kalau posting mengenai makanan, banyak orang share. Dan seterusnya sekarang orang looking forward untuk staycation. Okay, so highlight juga hotel-hotel yang menawarkan produk-produk pelancongan dalam bentuk staycation. Seterusnya of course Instaworthy punya Instagrammable punya tempat kat mana nak ambil gambar. So kita pun highlight juga, contohnya di Sekincan ada spot-spot baru yang mungkin sebelum ni rakan-rakan industri pelancongan tak aware. Mungkin Sekincan tu dikenali sebagai sawah padi yang cantik. But sekarang dah ada ladang teh pula. So produk-produk yang kita rasa berpotensi kita highlight. So kita highlight je apa yang ada. So tak ada stop, dia memang akan berterusan. Ya. Betul. Naj, ada nak tambah di situ? Sedikit cuma nak pastikan memang promosi untuk dan penggalakan untuk para pelancong mula-mula yang domestik dari dalam Selangor dan Kuala Lumpur untuk datang, kemudian dari luar negeri. Apakah agaknya persediaan ataupun memandangkan situasi COVID-19 sekarang, apakah persediaan ataupun SOP tambahan ke apa untuk menangani COVID-19 ni dalam perjalanan dan lawatan para pelancong ke Selangor? Okay. Dari segi SOP, I think bukan hanya di negeri Selangor saja, tapi I think di seluruh Malaysia kita pakai whatever tetapan ataupun direct tetapan yang telah ditetapkan oleh pihak MKN juga KKM. Itu I think standard. But di negeri Selangor kita juga ada kita punya SOP yang memang kuat-kuasakan di seluruh negeri, antaranya penggunaan app Selangkah, you kena daftar. Dari segi premis perniagaan, I think itu dah standardized, dia mengikut guideline yang telah ditetapkan oleh PBT masing-masing, pihak berkuasa tempatan masing-masing. Cuma di peringkat Tourism Selangor, dalam kita mempromosikan produk-produk pelancongan yang ada, of course dari segi informasi berkenaan dengan SOP yang terkini. Contohnya Taman Tema, mungkin ada taman tema yang menetapkan warga emas yang berumur 60 tahun ke atas tak boleh pergi, tak boleh masuk, ataupun anak yang di bawah umur 12 tahun tak boleh masuk. So informasi yang seperti ini yang kita perlukan, sebab kita tak nak pelancong-pelancong yang datang daripada Kedah, daripada Johor, diorang excited nak datang, tiba-tiba bawa family, tiba-tiba tak boleh masuk. So kita membantu industri player, penggiat pengusaha industri pelancongan yang besar ataupun yang kecil, untuk kita wawarkan SOP ataupun apa kata orang ketetapan yang diorang telah tetapkanlah. So tak adalah orang tu miscommunication ataupun kita pun nak menjaga juga kan SOP sekarang ni supaya keadaan menjadi terkawal. Okay, bagus tu. Ya, dalam banyak-banyak produk kan Encik Nazri, mesti ada produk-produk ikonik di Selangor yang mungkin Encik Nazri sendiri boleh berkongsi dengan kami di sini, dan juga saya sebagai daripada Tamu Asia, dan editor saya pun join dalam
webinar pada kali ini. So saya rasa teruja nak bercerita lebih ataupun membuat banyak artikel introduction pasal negeri Selangor. Jadi mungkin Encik Nazri boleh sharekan bersama kami di sini. Okey. Di negeri Selangor kita ada 9 daerah. Okey, 9 daerah di negeri Selangor, dan di 9 daerah ni dia ada identiti ataupun kata orang tu zonnya yang tersendiri. Contohnya di daerah Hulu Selangor. Di daerah Hulu Selangor produk-produk pelancongannya berkonsepkan eco adventure. Sebab apa? Dari segi dia punya kata orang tu kawasan dia kan, banyak kawasan berbukit, tanah tinggi dan kawasan reserve hutan. So dia banyak air terjun. I think di negeri Selangor kita ada lebih 16 air terjun yang telah diwartakan sebagai air terjun Puskariyada ataupun Taman Ekorita. So bahagiannya memang berada di kawasan Hulu Selangor. So macam kalau you all tengok video tadi, memang produk-produk yang dipaparkan adalah ikon-ikon pelancongan. Okey, kalau saya nak cerita ni memang agak panjang. Mungkin yang baru lah, yang mungkin orang tahu. Yang baru, betul. Okay, contohnya di Hulu Selangor, dia macam saya cakap tadi, dia berkonsepkan eco adventure activity. So untuk makluman, di Kuala Kubu Baru, kita baru saja, dia benda ni dah beroperasi lama, cuma kita dah menaik taraf, okey, dari kemudahan untuk paragliding. Okey, paragliding. Memang cantik gila dia punya view. You boleh berada di udara dalam lebih kurang 40 minit lamanya. Dia bukan you terbang and then you turun, tak. Dia boleh berada di udara tu dalam masa 40 minit. Dan ada yang profesional dari Kuala Kubu Baru, dia turun dekat Tanjung Malim. Ada juga. So ada package dia. Lepas tu dekat area Kuala Kubu Baru juga kita ada whitewater rafting. Memang ada beberapa company yang buat. Kita ada rope swing. Rope swing dari jambatan kalau you perasan dekat Sungai Selangor tu, dam Sungai Selangor tu, empangan Sungai Selangor tu, jalan nak ke Fraser Hill. Okay, on the way dekat situ ada satu jambatan kita boleh buat rope swing, di mana you boleh terjun dari jambatan swing. Yes. And then dah banyak dah YouTuber boleh search rope swing Kuala Kubu Baru. Banyak YouTuber juga dah cover tempat ni, boleh tengok. Sambil tu boleh juga experience kita punya air terjun. Boleh hiking di Bukit Kutu. Okay, dekat je dengan rope swing tadi tu. So ada juga kalau nak menginap di Hulu Selangor, ada tempat-tempat glamping. Contohnya The Stick. Betul. Dia macam camping tapi glamour. Cerita kan? Betul. Dalam tent you tu ada kipas, ada katil, itu yang best tu. Buka aja sebelah sungai. Memang ada di The Stick dekat Kuala Kubu Baru. So dari segi penginapan jangan risau, banyak private house yang orang buat house stay. Okey, sekarang ni di Hulu Selangor pun banyak. Ada juga di Hulu Selangor, kalau pernah dengar, rumah hutan bonda. Betul. Yang ini konsep dia ada lebih kepada wellness tourism sikit. Ada nak buat hutan. Wellness tourism. And then dia ada rumah sungai juga yang dia dah develop. So banyak, itu antara tarikan terbaru lah. Dan juga ada Fraser Valley. Fraser Valley di Kuala Kubu Baru. Dia bukan dekat Fraser Hill tapi dekat bandar Kuala Kubu Baru tu ada kawasan tempat memancing. Best. Itu Kuala Hulu Selangor saja. Ke Kuala Langat baru juga buka, kalau you all pernah dengar, Gamuda Cove. Okey. Dia jalan nak ke KLIA. Okey. Pernah dengar nama tapi tak pernah pergi lagi. Memang belum pergi lagi. Dia sebenarnya sempadan antara Sepang dan Kuala Langat. And then tempat tu dia ada beberapa tarikan, antaranya aeroba. Aeroba you boleh minum ataupun makan di aeroba tu.
seperti di tingkat 13. Dan Okay, kawasan tu juga berdekatan dengan Paya Indah Wetland, dan for your info Gamuda telah take over Paya Indah Wetland. So dia dah buat satu package ataupun dia dah cantikkan tempat tu. So ada, dia panggil Paya Indah Discovery Wetland. So you boleh naik truck, feeling macam Jurassic Park, boleh naik. Mungkin ada rakan-rakan media ataupun travel agent dalam grup ni boleh contact saya kalau berminat. So kita boleh bawa dalam slot fam trip kita. Mungkin Mr. Naj daripada Tamu Asia itself kan, kalau nak join boleh dengan ikut grup Tourism Selangor lah nanti. Sebenarnya banyak lagi Miss Atika, tapi itulah saya takut tak cukup. Tak apa. Hari ni kita sambil-sambil boleh buka Discover Selangor dekat Instagram. Discover Selangor. Dekat situ memang ada produk-produk baru. Gambar pun cantik-cantik. Boleh tengok. Okey. Bagus tu. Saya sebenarnya tertarik dengan paragliding. Pernah cuba paragliding di Jugra, Bukit Jugra 2 tahun yang lalu, tapi Sabtu ni saya dan Naj dalam perancangan untuk ke Kuala Kubu Baru untuk cuba paragliding di sana. So insya-Allah lah di Sabtu Naj. Alright. Okey, baiklah. Untuk orang awam khususnya kan pelancong domestik ni, tadi Cik Nazri pun mention pasal pelancong domestik, bagaimana mereka boleh turut serta dalam kempen Pusing Selangor tersebut? Bagaimana? Adakah inisiatif-inisiatif yang ada untuk mereka ataupun ada diskaun-diskaun menarik atau package-package menarik yang ditawarkan untuk mereka join sekali dalam kempen Pusing Selangor dulu? Okey. Contohnya ada tak apa-apa virtual insentif ke, ialah voucher online kalau pergi satu-satu tempat ke, macam tu lah kalau ada. Okey. For your information, I think dalam Sidang DUN Negeri Selangor, Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar telah mengumumkan insentif kepada pemandu pelancong di Negeri Selangor sebanyak RM1,000 seorang dan juga pengusaha homestay. Dan voucher pelancongan bernilai RM2 juta akan diagihkan kepada seluruh rakyat Malaysia yang berminat lah. So pada 17 September ni kita akan buat launching, kita akan bekerjasama dengan 2 platform digital. Saya rasa saya boleh umumkan dulu, iaitu Lazada dan juga e-wallet Touch and Go. Okey. Lazada dan e-wallet Touch and Go Ya, voucher bernilai 2 juta ni akan diagihkan kepada rakyat Malaysia lah untuk kita bantu pengusaha dalam bantuan package rangsangan ekonomi. So kepada sesiapa sahaja boleh menggunakan voucher ini untuk diorang redeem di hotel, kita ada taman tema, kita ada homestay dan juga attraction seperti paragliding tadilah. So voucher itu bernilai, kalau tak silap saya, RM200. Okey, seorang boleh layak menerima RM200 seorang. So bolehlah claim kat mana-mana tempat pelancongan mengikut merchant yang kita akan listkan dalam 2 platform tadi. Okey. Menarik tu. Inisiatif. Pelancaran dia bila tadi? Pelancaran dia berapa hari bulan? Pelancaran 17 dia September. Okey. 17 September. Kita kena ingat tu. Terus bila lancar je masuk. Voucher tu boleh claim pada bulan Oktober, tak silap saya. Okey. Bagus. Alright. Satu inisiatif yang bagus. Okey. Apakah harapan Tourism Selangor tentang kempen Pusing Selangor dulu ni? Apakah sasaran jumlah pelancong yang datang untuk melawat Selangor tahun ni? Okey, harapan kita semestinya untuk merancakkan kembali industri pelancongan yang kita rasa paling terjejas betul. oleh pandemik COVID-19 ini, dan sasaran kita pada awalnya pada tahun 2020 ini kita mensasarkan seramai 8 juta pelancong daripada banyak tu. Tetapi bila kita tengok semula dari segi trend pergerakan pelancong disebabkan hari itu ada PKP, so kita telah susun semula dan sasaran kita adalah 6 juta dan 80% adalah pelancong domestik.
Banyak. Dan bagaimana orang awam nak turut serta macam tadilah, antaranya datanglah melancong ke negeri Selangor. Kalau mereka melancong tu masuk kat social media, gunakan hashtag Pusing Selangor dulu. Itu normal kan? Tapi untuk tourism Selangor sendiri, kita akan bukan menggandakan lagi, memang kita memperbanyak lagi usaha untuk kita highlight lagi kempen ni, menggunakan kita menggunakan mendapatkan support daripada rakan-rakan media, TV station dan sebagainya. Dan kami pun bila dah lepas PKP ni semua nak bergerak semua, so memang akan adalah kita akan buat sampai akhir tahun ni. Kita akan stop, akan ada acara pelancongan, kita pergi jelajah negeri-negeri, kita akan buat video macam-macam lagi. Mungkin lepas ni program dengan tamu Asia kan. So, InsyaAllah. Gunakan semua whatever platform yang ada, insyaAllah. Okay, bagus tu. Sangat bagus Naj. Okay, tadi Cik Nazri ada bercakap pasal digitalization. Okay, kita nak digitalizekan produk pelancongan dan sebagainya di negeri Selangor khususnya. Apakah pandangan Cik Nazri sendiri kalau produk-produk yang ada di Selangor tu dibangunkan secara virtual experience atau virtual tour? Apakah pandangan Cik Nazri? I think pada pandangan saya dia ada pro and cons. Dia melihat kepada situasi lah. Okay, visual is good, tapi at the end of the day, bila you cakap pasal tourism, dia kena alami ataupun experience dengan sebenar-benarnya. Mungkin visual tu lebih kepada strategi marketing you untuk you memasarkan produk, tapi at the end of the day, when you cakap pasal tourism, something yang you experience yourself lah. Bukannya hanya pada pandangan mata dan juga pendengaran sahaja. Okay, you kena merasai. Sekarang pun dari segi trend pelancongan di tourism Selangor, kita melihat trend tu memang dah berubah. Okay, sekarang ni orang bukan datang hanya nak ambil gambar, tetapi orang nak experience, especially pelancong-pelancong daripada luar. Dia punya experience tu bukannya hanya experience yang biasa-biasa dah ada di kawasan pelancongan, tetapi ke arah lebih kepada bagaimana nak belajar sesuatu budaya. Contoh, macam mana nak belajar masakan, macam mana nak buat keratangan, macam mana nak buat keripik dan sebagainya. So dari inovasi, virtual boleh jadikan virtual sebagai option untuk you wawarkan produk pelancongan you untuk menambah, kata orang tu, added value terhadap experience yang you ada, you tawarkan di negeri you. Tetapi again, dia bounce back to the penggiat industri, pengusaha industri pelancongan itu sendiri. Bagaimana you nak menjadi kreatif, berinovasi dalam produk pelancongan. Kalau you ada tempat yang cantik sekalipun, kalau you tak ada skill untuk innovate benda tu, I think tak boleh jual juga. Contohnya, Incan, okay? Kalau dulu mungkin hanya ada sawah padi, so orang datang tengok sawah padi balik. Tapi sekarang dah penduduk di sana dah memandang ke arah buat package. Okay? Set up tempat macam hipster, letak macam-macam buah, makan dekat tengah sawah panas-panas terik tu. Orang beli sebab value gambar tu dah menjual segala-galanya. Sebab bila orang tengok social media is a thing right now. Bila orang tengok gambar you cantik, orang start, kat mana ni cantiknya, I nak pergi juga. So I think itulah pandangan saya sebagai penggiat industri lah. Okay, Naj, ada nak tambah Naj? Okay, memang betul kata Cik Nazri berkenaan orang tempatan, pengusaha pelancongan ataupun venue tempatan tu dia kena pandai buat package dia sendiri. Dia tak boleh bergantung pada travel agents ataupun bergantung pada agensi kerajaan. Dia kena pandai-pandai buat sendiri. Dan syukur Alhamdulillah saja nak berkongsi satu kejayaan dari tahun lepas yang kami buat di Selangor yang di bawah kerjasama dengan MPC, Malaysia Productivity Corporation, yakni kami buat inbound tourism bootcamp untuk 30 pengusaha
di Selangor yang diadakan di satu hotel di Subang Jaya. Jadi apa yang kita buat tu ialah kita ajar, kita bagi coaching, training kepada pengusaha-pengusaha, ada yang buat venue, ada yang tourist guide, ada campur-campur lah macam-macam, dan kita galakkan mereka untuk bekerjasama. Jadi dalam satu kumpulan kerjasama tu mungkin ada satu venue, ada satu pihak PBT, ada 2 orang tourist guide contohnya. Jadi dia bekerjasama, dia bangunkan 2-3 package berkenaan kawasan PBT tu ataupun apa-apa tarikan situ, dan kita ajar dia buat dari A to Z, maksudnya daripada formulating apakah tarikan-tarikan yang boleh ditunjukkan dan apakah harga dan package ni dengan dia punya transport apa semua sekali lah. Jadi alhamdulillah muncullah beberapa package yang dah pun ada di pasaran. Jadi yang macam tu yang kita memang harapkan insya-Allah di masa depan nanti kita boleh bekerjasama dengan pihak negeri Selangor untuk kenal pasti lagi yang mana yang hari tu cuma 30 lah kan, tapi dalam setiap negeri ada beratus-ratus. Jadi kita boleh gunakan model tu, model yang dah menunjukkan kejayaan untuk kita ulang dengan contohnya kita boleh fokus katalah macam yang hari tu kita buat secara menyeluruh. Jadi ada yang datang daripada daripada Sepang, ada yang datang daripada Kelang, ada yang datang daripada tapi tak jauh sangat lah. Jadi mungkin di masa depan ni kita gunakan model tu untuk kita fokus lebih sikit kepada setiap satu daripada 9 daerah di Selangor ni. Jadi mungkin daerah Hulu Selangor, daerah Sepang. Jadi setiap daerah tu terfokus ada produk-produk baru ataupun bukan produk baru tapi produk lama yang tak terserlah. Kadang-kadang benda tu dah lama tau, benda tu bagus, dah lama, tapi orang tu dia tak pandai nak mengolahkan. Macam Cik Nazri cakap tadi, kalau dia tak pandai nak mengolahkan, benda tu terpendam lah. Walhal benda tu dah lama ada, tapi hidup segan mati tak mau. Jadi mudah-mudahan satu hari nanti kita bincang, kita boleh ulang balik kejayaan untuk yang 30 orang ataupun 30 pihak yang dibuat inbound tourism bootcamp tu, insyaAllah. Okey, baiklah Cik Nazri, terima kasih di atas penerangan yang penuh dengan informasi dan jelas. Tapi jangan tinggalkan dulu sesi sebab akan ada soal jawab selepas ini, bila saya tengok ada beberapa soalan yang ditanya di situ. Okey, sebelum itu kita teruskan bersama Cik Tajudin. Harap Cik Tajudin dah bersedia di situ. Ya, Cik Tajudin, boleh dengar saya? Boleh dengar. Okey, alright. Mungkin boleh ceritakan pengalaman Cik Tajudin selama menjadi seorang jurupandu atau penggiat pelancongan. Adakah Selangor menjadi salah satu produk yang dipromosikan? Terima kasih Cik Atika daripada Tamu Asia dan juga para hadirin semua. Negeri Selangor ni memang salah satu tempat yang mesti dilawati lah. Jadi bagi saya banyak membawa pelancong-pelancong dari Eropah, dari tempat yang pastinya Batu Cave, Kampung Pantan, dan kadang-kadang kita ada juga ke Temple Park tempat ya. Temple Park Kalau orang Eropah. Jadi macam Kuala Kubu Baru tu ada juga tapi jarang-jarang sekali. Ataupun mungkin diorang pergi sendirilah macam Fraser Hill apa semua tu. Tapi kalau yang kata guided tour, mostly 3 lah. Batu Cave, Kampung Kuantan dan juga Temple Park. Bagus. Okay. Mungkin boleh share dengan kita pengalaman yang menjadi host kepada Airbnb ya. Saya difahamkan salah satu produk platform adalah Airbnb, betul tak? Betul. Mungkin ceritakan sikit berkenaan dengan Airbnb dan bagaimana pelibatan Cik Tajudin. Okey, jadinya bila berlakunya PKP tu kan, jadi semua orang keluar, duduk kat rumah kan. Ya. Jadi paling teruk sekali memandu pelancong lah. Ya. Betul. Jadi ketika duduk di rumah tu dah habis tengok TV, dah kemas rumah apa semua. Jadi kadang-kadang kata saya sebelum ni memang saya ada physical tour yang saya set dalam Airbnb. Jadi kadang-kadang Airbnb akan hantar email lah cerita-cerita baru. Jadi saya pun klik satu Airbnb punya link tu, saya baca dia cakap ada produk baru nama dia online experience. Jadi memang before ni memang tak tahulah apa dia online experience ni. Never heard of, tapi from the English word tu okay, faham lah. Pun beli satu package. Package tu harga dia $10. Jadi host tu dia dekat London. So dia menjualkan
Chinatown di London. Jadi pasal dia berada di London, jadi sesi virtual tu pukul 12 malam lah, pasal pukul 4 petang dia. Tak kisahlah. Betul. So saya Betul. tengok biasa je dia buat tu, tak adalah kata luar biasa. Kan, tapi macam pasal saya pernah pergi, jadi mungkin rasa biasa. Tapi cara penyampaian tu biasa, 1 jam $10, RM40. Lepas tu saya terfikir, kalau macam ni saya boleh buat. Apa salahnya? Faham. Ya, betul. Apa salahnya? Jadi ketika tu PKP, tak boleh keluar rumah lah kan. Dia kata tak apalah, boleh keluar. Saya nak pergi tangkap video Kuala Lumpur. Okay. Buka yang kata, saya tak ingat tarikh dia, tapi awal Jun lah. Kerajaan bagi PKP apa saya tak pasti. So saya keluar time tu memang tak ramai orang keluar. Jadi saya tangkap satu Kuala Lumpur ni tanpa orang lah basically. Tengah kosong lah KL masa tu. KL tengah kosong. Even Market Square tu pun kosong, tak ada bangla-bangla semua. Betul. Lepas tu saya ni ada kemahiran sikit lah buat video apa semua ni. Saya olah video. Lepas tu saya buat narration, commentary on top of the video. Saya pun submit aja ke Airbnb. Hentam sajalah. Okay. Dia balas kat saya. Immediately after a few hours dia balas. Dia kata due to overwhelming, terlalu banyak orang submit, you terpaksa tunggu. Jadi saya pun dia jawab cepat tapi dia at least dia bagi tahulah lambat nak proses tu. Tak adalah kata mengharap sangat kan. Kan gitu. Betul. Lepas tu sambil tunggu tu timbullah pula kan Cik Najib kan. Najib ceritakan my virtual experience ni. Ya, betul. Macam kena je dengan benda apa yang saya buat ni. Kan? Ya, betul. Yeah. Actually Airbnb tu saya tunggu selama lebih kurang 1.5 bulan baru dia get back kepada saya. Dia get back. Saya dia cakap dia nak test saya pula live macam ni. Okay. Okay, you pick satu masa, you present dekat saya. Apa yang perkataan virtual tour waktu. So saya pun pilih dalam masa dia. Tu ada 2 orang representasi Airbnb daripada Jepun. Tapi orang Jepun ni pandai cakap orang putih lah. Okay. Dia mewakili Airbnb lah ya. Wakili Asia Pacific ke, tak tahulah. So dia pun dengar. Dia kata dalam video tu dia kata very good lah kan. Kita pun tak tahulah dia nak sedapkan hati ke apa. After a short while, dia pun balas email saya. Dia kata basically saya pass lah first stage tu. Okay. Alright. Lagi 3 minggu dia kata. Pasal dia nak check pula, takut bahan saya ni dah terlampau banyak orang menceritakan cerita saya ni. Pasal kalau dia takut banyak duplikasi lah ya. Cerita masak ni saya cerita lah. Macam betul. Ya. Jadi dia tak mau terlampau banyak. Ya, so, betul. After memang very close tu 3 minggu, dia jawab, okay, you are ready. Kita terima you. In order for you to be live, you kena set calendar. So I pun set calendar lah. Saya pun terpaksa lah letak pukul 4 pagi kan. Saya nak kereta orang Europe. Kalau orang US apa dia ada 12 jam. Kan? 8 pagi kita dia 8 malam. Okey lah. Kalau Europe ni masalah. Dia pukul 4 pagi, dia baru pukul 6 petang. Elok lah 6 petang tu dia nak dengar benda-benda ni kan. So within a week, surprisingly I dapat a few order coming in. Jadi terkejut juga. Saya memang tak ada buat promosi apa-apa. Jadi yalah, because Airbnb ni satu organisasi yang established lah. Ya, betul. Platform yang established ya. Jadi berbalik tadi soalan ni macam virtual ni, saya rasa dia more kepada orang asing daripada orang asing. Kerana kita border kita tutup. Jadi kita hancung juga. Kan? Jadi kita punya cara virtual tour kita tu yang apa yang saya buat, satu kita mesti ada interaksi. Dan sekarang kita bercakap dengan komputer ni kan? Kalau you tunjuk muka tu okey lah. Kalau banyak ni tunjuk SN ni apa semua ni tak nampak muka saya pun tak tahu dia tengah tidur lah, tengah isap rokok. Betul. Nampak huruf-huruf aja ni. SNDS tak tahu tengah dengar ke tengah tidur. Tengah tidur tengah kan. Ya, betul. Firdaus tengah tidur terjalan.
letih Ya. Okey, dia mesti ada sesi interaksi. Jadi orang tu akan menjawab soal, Ya. contohnya quiz. Dia tanya soalan, nak tengok dia dengar. Nombor 2 bagi saya, size audience tu kena kecil. Betul. Jadi you boleh kawal. Macam saya maksimum 5 je. Kalau you ada 30, macam mana you nak layan kan? Betul. Ada exclusivity di situ. Betul. Ya. Lepas tu dalam penceritaan you tu, kena ceritalah. Okey, kalau satu hari nanti awak datang ke sini, ni tempat-tempat yang awak boleh pergi. Di utara boleh pergi Masjid Riyadh, di selatan boleh pergi Petaling Street. Jadi dia boleh bayangkan. Kalau dia datang satu hari, okey, dulu guide tu cakap macam ni. Dekat je, 10 meter. Jadi walaupun dia tak dapat merasa, dalam kepala dia boleh ingat lah. One day, I'll come over to Malaysia, this is the place that saya akan datang. Betul. Itu sajalah pengkongsian dia yang sepanjang. Tapi mungkin juga, okay, sorry Naj. Mungkin Naj silakan. Okay. Mungkin juga ada yang mempunyai package walaupun dia dah buat virtual tour sebagai promotion, sebagai teaser kepada produk atau packages yang dia dah ada, yang dah sedia ada. Cuma virtual tour pada dia adalah to get the outsiders, to get the new orang kata pelancong baru untuk experience macam mana suasana, keadaan dan sebagainya. Tetapi pelancong-pelancong tersebut dia boleh beli sekarang atau pay now, dia can travel later. Bila kita punya keadaan kita dah okey, dah bersesuaian untuk kita travel dan sebagainya, mungkin we can just pay now and travel later, macam yang biasa AirAsia buat. Kita bayar dulu dan kita travel kemudian, betul tak? Saya rasa kepada those yang berusaha pelancongan, penggiat pelancongan yang ada package, yang ada tempat untuk diwawarkan, untuk dipromosikan, mereka boleh join the virtual tour ataupun buat virtual tour, dan at the same time dia boleh upsell the program, upsell the packages and products yang dia ada. So secara tak langsung kita dah bagi tahu ramai untuk datang. Macam kita domestik bolehlah, kita masih lagi boleh travel sebab kita dah dibenarkan untuk interstate kan. Kalau macam orang di luar, contohnya di Thailand, Singapura dan sebagainya, so mungkin they can pay now by looking at your virtual experience, then they just travel later, betul tak? So saya rasa itu sebahagian daripada langkah marketing atau strategi yang patut diambil kira untuk dalam keadaan sekarang, dalam keadaan yang kita susah untuk get the pelancong datang ke negara kita. Mungkin ini adalah cara terbaik. Ya, mungkin Naj nak tambah di situ. Itulah nak ringkaskan sikit untuk kita faham dengan lebih mendalam lagi. Perkara virtual experience ataupun virtual tour ataupun online tour, dia macam-macam nama lah, tapi pokoknya kita sebenarnya kita bukan free, kita menjual package ni. Jadi kita pun adalah income masuk kepada kita. Dan kita kena pandai-pandai olahkan dan pasarkan supaya orang nak beli package kita. Jadi kita kena pandai-pandai. Macam saya tengok ada yang pihak ataupun grup kami lah dalam Malaysia Virtual Experience ni dah buat, ada yang dah mula pasarkan virtual experience untuk Kuala Selangor. Jadi dah berjaya dapat 17 orang masuk dan buat virtual tour, sebab dia mungkin contohnya lah yang masuk tu ada yang orang kesian tengah kena lockdown dekat Kedah tu kan. Kat Kedah kan mesti tengah lockdown tu, jadi dia boring-boring, dia pun beli package tengok. Jadi macam yang Ika cakap tadi, okey, kita kena pandai ceritakan, okey ini bot macam ni, rupa dia macam ni untuk tangkap ikan macam mana kan. Kuala Selangor kan ada pelabuhan nelayan kan. Lepas tu dia punya bukit, contohlah kalau kawasan sebelah situ Bukit Melawati ke apa, everything semua diceritakan dan ditunjukkan live. Itu yang best tu, ditunjukkan live. Jadi bagi orang foreigners yang dalam tu, sekurang-kurangnya dia dah tahu, this is how Kuala Selangor looks like. This is what you can get. You can get fireflies, you can get all kinds of things. And then untuk yang orang Malaysia pula, kita boleh upsell macam Ika cakap tadi. Okay, mungkin dia yang di Kedah tu dia tengah lockdown, insyaAllah tak kelas lama-lamanya kan. Lockdown tu nanti insyaAllah lagi 3 minggu ke apa dah okay, nanti dia dah boleh ni. Jadi dia dah tengok tu, dia cuma bayar RM30. Yang package tu kebetulan RM30. Tapi dalam pada tu juga ada quiz, ada free gift, ada sikit-sikit apa orang kata,
cabutan bertuah. Jadi dia pun happy lah. Dia bayar RM30 tapi nasib baik dia dapat something, voucher untuk dinner kalau dia datang ke Kuala Selangor gitulah. So lepas tu dia memang upsell maksudnya memang di hujung tour tu dia dah tunjukkan tempat-tempat yang real punya tempat tu. Kemudian dia upsell. Contohnya lah, satu dinner untuk keluarga seafood di Kuala Selangor selalunya harganya RM100 contohnya lah, RM100. Jadi kalau beli sekarang voucher tu, dengan voucher tu harganya cuma RM70 dan voucher tu pula tak perlu yang paper voucher. Kita hantar secara virtual. Dia datang siap dalam handphone, dia tunjukkan voucher, nombor semua pendaftaran ada. Lain kali dalam sebulan lagi, bulan Oktober ke apa, dia datang, dia dah boleh ada gitu. Jadi kalau kita pandai olahkan virtual tours ni, memang dia sangat boleh membantu. Seperti yang Cik Nazri pun cakap tadi, dia bergantung pada keadaan. Kalau kita pandai olahkan keadaan tu, banyak kebaikan boleh didapati, walaupun kita memang nak dia datang secara fizikal, tapi buat masa ni itulah dengan PKP dengan sempadan tertutup, inilah caranya untuk kita, the second best option untuk kita dapatkan pelancong secara virtual buat masa ni. Ya, betul. Okey, baiklah, kita buka soalan kepada attendees dan viewers kita. Ada satu soalan Nika. Ya saya, silakan. Ada satu soalan yang tertulis di chat daripada Dania Haris, saya bacakan untuk Encik Nazri. Bagaimana dengan rancangan tourism pada tahun 2021? Adakah Selangor sudah bersedia? Adakah terdapat gabungan tarikan maya dan tarikan fizikal untuk 2021? Okey, silakan Encik Nazri. Okey, untuk planning tahun 2021, sekarang ni kita dalam proses, dalam peringkat masih lagi dalam perbincangan, tetapi apa boleh yang saya sharekan, ianya lebih kepada macam saya cakap tadi, fokusnya lebih kepada domestic tourism, tetapi kita tak lupa juga market-market international still ongoing, tetapi fokus besar kita adalah masih pada domestic tourism. Dan dari segi marketing pun saya dah sharekan tadi, 80% our advertising ataupun marketing direction lebih kepada online and digital. Dan untuk terdapat gabungan tarikan maya dan tarikan fizikal ni sememangnya sebab dari segi promotion currently kita dah start buat macam virtual punya talk about tourism, kita join, and then kita pun dalam perancangan nak buat Selangor e-travel fair. Menggunakan platform selangor.travel. Untuk makluman, pada awal bulan Januari kita baru sahaja launch kita punya website yang terbaru. Sebelum ni kita menggunakan tourismselangor.my, tetapi setelah kita buat rebranding, kita rebrandkan website kita kepada selangor.travel. Okey, dan selangor.travel merupakan platform terbaru untuk orang awam mendapatkan maklumat pelancongan yang terkini, dan kita akan menggunakan platform tersebut untuk kita anjurkan. Dia macam Mata Fair tapi konsep dia macam visual lah. So kita akan open promotion tu dalam masa 7 hari. So kita akan gunakan platform tu. So siapa-siapa boleh beli, dapatkan the best travel deals untuk produk pelancongan di negeri Selangor. Okey, bercakap pasal virtual, pada tahun ini memang kita ada dalam perancangan kita untuk buat kata orang tu campaign video dalam bentuk virtual. Kita baru saja tender, I think 2 minggu lepas. Ada 2 kaedah lah. Yang pertama memang kita buat yang official punya. I think dalam 10 dulu, sebab kita nak buat banyak pun agak menelan kos yang tinggi. So kita dah pilih 10 kawasan utama pelancongan. Yang ini fokus kita lain sikit. Dia lebih kepada international market. Kita pasarkan kepada international lah. Kita wawarkan media international. So kita akan buat 10 virtual tour di 10 kawasan pelancongan dulu. Tetapi yang option 2 kita buat juga, dia lebih ringan. Maksudnya my team sendiri, kita turun, kita buat sendiri virtual tour tu guna kita punya handphone. Itu memang kita senang. Jadi kita dah cover 2 daerah, iaitu Hulu Selangor dengan Sabak Bernam. So rajin-rajinlah buka
punya Instagram, ada video tu. Modelnya saya sendiri, saya edit, saya sendiri. Oh, Kata orang tu tak ada cost. Dia cepat sikit. But yang visual one tu memang yang Ultra 4K punya definition lah. Dia memang HD. Kalau you tengok memang you nak pergilah tempat tu. Tapi kita pilih 10 dulu. Okay, that's very good. Tak sabar ni nak tengok kan, tak sabar nak pergi ya Naj. Ya, mesti. Ya, mungkin kita ada lagi satu soalan ya. Okay, sis ya, Assalamualaikum. Ropeswing KKB tu top 5 highest in the world. Okay, ada plan untuk recognize macam sijil ke untuk jumper? Dia tanya macam tu. Ada Cik Nazri mungkin boleh jawab soalan itu. Saya tak ada info tu sekarang, tapi memang ada perancangan. Tak apa. Of course dari segi keselamatan, sebab di peringkat Maldives daerah Hulu Selangor, memang dia dalam proses untuk memurnikan kawasan pelancongan tersebut, sebab for your info dia buat kat jambatan JKR. So dari segi keselamatan, bukan tak selamat, memang whatever tali yang diorang gunakan tu memang ada profesional yang memang buat pemantauan secara berkala. Cuma dari segi perancangan untuk jangka masa panjang, pihak Majlis Daerah Hulu Selangor sekarang ni telah menjalankan program kita panggil P3S, program pemurnian pelancongan, di mana kita guide pengusaha produk rope swing ni untuk mereka menggunakan landasan yang betul lah, ada lesen, dapat lulusan bomba dan sebagainya. So proses tu sedang dibuat dan on track lah. Dari segi untuk dapatkan pengiktirafan tu, sememangnya memang dari semasa ke semasa memang kita akan usaha untuk of course bila kita dapat recognition, dia akan lebih dikenali. So macam dari segi paragliding memang ada few international events yang memang kita tengah tie up untuk kita dapat recognition tu lah sebagai best ASEAN ke apa tu. Memang kita tengah susun. Sebenarnya memang dah ada dalam kalender 2020. Tapi alasan dia sama, disebabkan PKP benda tu. Ya, betul. Okay. Alright, terima kasih. Ada lagi soalan attendees kita? Okay. Saya ada satu soalan melalui WhatsApp. In fact ada dua soalan. Cerita macam ni, saya dah ceritakanlah kepada kawan-kawan klien-klien saya juga tentang webinar ni. Jadi ada seorang tu dia nak masuk tapi dia malangnya dia ada mesyuarat tepat pada waktu ini juga. Jadi dia ada hantar WhatsApp. Dia ni sebenarnya expat. Jadi dia bukan orang Malaysia, dia orang putih daripada Australia. Tapi dia expat, maksudnya dia memang dah lama tinggal di Malaysia sebab pekerjaan multinational dia, dan dia tinggal di di Petaling Jaya, Selangor. Jadi dia memang dah banyak keliling Selangor. Jadi dia memang suka, sebabnya memang mudahlah. Dia duduk Petaling Jaya, jadi weekend dia tak ada kerja, dia pergi mana-mana. Kira Selangor ni dia dah jelajah lah semua. So dia memang suka. Cuma dia ada dua perkara yang dia nak sarankan untuk improve lagi. Satu, dia kata produk-produk Selangor memang diversity-nya dah cukup bagus. Cuma dia rasa untuk perkara-perkara yang lebih asli Selangor, contohnya orang kampung-kampung Melayu Selangor, dia rasa kurang lah. Dia rasa bukan apa, arus pemodenan ni dah seperti terlalu mengurangkan produk-produk asli Selangor. Contohnya rumah-rumah tradisional Selangor. Kita pergi kampung-kampung pun dah banyak jadi rumah batu. Jadi dia minta ditengokkan kerajaan negeri Selangor kalau boleh contohnya bagi insentif ataupun insentif yang bijak lah, win-win situation, di mana tuan-tuan punya rumah-rumah tradisional di Selangor ni mendapat dorongan, motivasi dengan apa-apa cara yang kita boleh fikirkan supaya dia menjaga rumah dia. Jadi itu menjadi sebahagian daripada tarikan pelancongan, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Secara tidak langsung tu maksudnya kalau dia siapa-siapa yang naik kereta jalan sepanjang jalan tu, dia nampak, oh aduh cantik rumah ni. Jadi itu pun menjadi tarikan secara tidak langsung. Kalau secara langsung mungkin boleh diberikan
bimbingan dan insentif seperti yang ITB buat tu, Inbound Tourism Bootcamp, di mana kita boleh ajar tuan punya rumah tu, keluarga dia untuk jadikan rumah dia satu tarikan pelancongan. Memang dah ada di setengah-setengah homestay, jadi yang tu bagus, tapi kadang-kadang ada tempat-tempat yang terkeluar daripada homestay. Jadi homestay tu ada di setengah tempat, tapi tengok tu ada satu rumah cantik di tempat yang tak ada homestay, jadi dia tak tahu nak buat apa. Jadi itu satu cadangan dia. Lagi satu cadangan kawan expat ni tadi, di Fraser's Hill, Fraser's Hill tu Pahang lah, tapi dalam perjalanan ke Fraser's Hill ada satu rumah rehat, rest house lama namanya The Gap. Jadi The Gap tu dulu masa dia tengah beroperasi memang menjadi satu tarikan yang sangat disukai ramai, terutama oleh expats lah. Sebab biasa dia orang putih kan, jadi dia kadang-kadang dia nak pergi tempat yang terasa sikit macam tempat dia. Jadi sayangnya dah beberapa tahun ni The Gap tu dah terbengkalai. Operator terakhirnya dah tak operate lagi. Rumah tu, bangunan tu masih utuh lagi, masih bagus. Cumanya dia minta kalau boleh dibuatkan program untuk menghidupkan kembali The Gap tu. Jadi itulah saya serahkan pada Cik Nazri. Mungkin nak ada apa-apa dah dirancangkan ke? Jadi saya boleh jawab balik pada dia. Okey, saya ulas sikit je lah untuk rumah-rumah tradisi itu sebenarnya dari segi positifnya itulah kita kena compliment juga Negeri Selangor ni, dia dah macam mix pot dah kan, semua elemen betul. semua ada dekat Negeri Selangor sebab myself orang Johor, so ada 10 tahun, so itu keunikan Negeri Selangor lah. Negeri kita pusat pentadbiran, kita pusat pembangunan dan sebagainya, industri. Kita faham identiti itu sangat penting. So dalam usaha sekarang ni untuk kita highlight kita punya identiti, kita bekerjasama rapat dengan pihak Perbadanan Adat Melayu Warisan Negeri Selangor. Memang ada acara kebudayaan yang disusun dan ada juga future project yang memang dah dalam perancangan dan akan dibuat, antaranya projek water taxi di Sungai Kelang. Lepas ni dekat Kelang ada water taxi juga, kita tak payah naik bas. Ada juga water taxi. So projek tu insya-Allah dalam akhir tahun atau awal tahun depan akan dilancarkan, dan antara attraction yang kita akan bangunkan sempena dengan water taxi ni juga antaranya dia ada mangrove park, berdekatan dengan center tu. And then dia ada cultural village, Selangor Cultural Village. Yang ini memang kata orang tu idea daripada YM Sultan Selangor sendirilah untuk orang tu bina cultural village di negeri Selangor yang memaparkan identiti negeri Selangor. Itu memang ada perancangan, dan kita juga sedang melihat semula pembangunan di Mahmeri Cultural Village. Yang sebelum ni memang under MOTAC, dan sekarang ni pihak Tourism Selangor sedang melihat semula tempat tersebut untuk kita jive dan bangunkan semula, tambah lagi facilities, dan mengenai yang di Pulau Keri rumah Kiat memang dalam KPI Tourism Selangor untuk tahun 2021. Sebab memang dah terlalu lama. Sebab kan projek tu dah nak siap, tapi disebabkan ada masalah teknikal, ianya tak dapat diteruskan. So sekarang ni pihak Tourism Selangor tengah mendapatkan informasi daripada tuan rumah lah, Majlis Daerah Hulu Selangor untuk mengambil alih bangunan tersebut. Currently di Fraser Hill kita Tourism Selangor manage satu banglo, nama dia Rumah Adat Sapi Berkat. Dan sekarang CKR tengah renovate tempat tu. Dah dalam 80% siap. So bila siap tu boleh menginap. Dan ada juga perancangan untuk pihak Majlis Daerah Hulu Selangor dan Tourism Selangor untuk bangunkan kawasan yang Selangor side. Kita nak bina jugalah macam papan tanda, mercu tanda, sebab selama ni orang ambil gambar dekat Pahang je kan. Itulah. Sebelah. Ya, betul. Kita pun nak mengambil peluang sebab pelancong dah ada kat sana. So why not kan untuk kita naikkan mercu tanda ataupun tempat-tempat Instagramable dekat kawasan Selangor tu.
Alright. Panjang lebar tu Encik Nazri. Bagus. Terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi dengan kami. Terima kasih. Ya. Okey, baiklah Naj, kita dah sampai di penghujung. Dah 4:30, 4:31 dah. Terima kasih pada tamu kita Encik Nazri, Encik Tajudin yang sudi melapangkan waktu masa bersama kami, walaupun dalam keadaan yang sangat singkat, tapi perkongsian yang sangat jelas, sangat bernas. Kami sangat menghargainya. Okey, pada anda semua yang mempunyai soalan dan pandangan, boleh email kepada atikanaj@gmail.com. Kita akan bersiaran semula di minggu hadapan bersama tetamu yang lain. Dan untuk itu, kita jumpa di minggu hadapan dan terima kasih semua. Jumpa lagi. Okay. Terima kasih Cik Nazri, terima kasih Cik Tajudin.